Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak murid tahun 3 Al-Maliki. Hari ini kita kembali untuk mata pelajaran pendidikan kesihatan. Kita akan masuk pada tajuk keyakinan diri. Apa yang dimasukkan dengan keyakinan diri? Keyakinan diri. Keyakinan diri ini macam mana awak yakin dalam membuat sesuatu, macam mana kita nak buat keputusan, melakukan sesuatu, menjalankan sesuatu perkara. Yang penting bila sebut keyakinan nak melakukan sesuatu benda dengan yakin, itu mestilah benda-benda yang positif, benda-benda yang baik. Oleh itu hari ini saya akan menjawab macam mana, apa yang dikaitan, apa yang kita katakan dengan amalan positif. Alright. Pertama sekali, amalan positif untuk meyakinkan, untuk menimbulkan keyakinan diri kita ialah penampilan. Bila kita sebut penampilan, beberapa perkara tentang penampilan yang perlu awak tahu ialah pakaian. Alright. Pakaian mestilah bersih dan bersih. Bersih dan kemas. Tidak ada kemas kan? Bersih dan kemas. Right? Apa maksud bersih dan kemas? Pakaian kita mestilah bersih. Maknanya kalau kita pakai pakaian tu hendaklah sentiasa dibasuh, digosok. Kalau perempuan tudung kena gosok, yang lelaki baju kena bersih, kasut kena bersih, kasut dibersihkan, dibasuh. Kemudian pakaian mesti kemas. Kalau kita pergi sekolah, janganlah pula kita punya tie sengit ataupun name tag tanda nama tak ada, kan? Macam kita nak tahu orang nak tahu nama kita, kan? Dan juga kita perlu pakaian yang lengkap. Kalau kita pakai pakaian sekolah, mesti pakai tie, mesti pakai stokin, kasut hitam. Jangan kita pergi sekolah pakai slipper, kecuali kalau kaki awak betul-betul sakit, luka ke, tak apalah kita pakai slipper. Tetapi slipper pun mestilah slipper yang elok. Janganlah pakai slipper Jepun, slipper yang pergi tandas, tak elok. Dia pakai slipper yang kita sesuai lah. Slipper raya ke, yang cantik-cantik ke, kan? Pakaian mestilah masuk ke dalam baju. Janganlah kita pakaian keluar. Tak handsome, kan? Kita mesti nak sentiasa menjaga penampilan. Pakaian mesti muka mestilah ceria. Tidur yang cukup. Tak adalah muka datang sekolah muka mengantuk. Alright. Yang kedua, berrambut pendek untuk lelaki. Rambut mesti pendek. Jangan rambut panjang sampai cecah telinga, sampai cecah collar. Kemudian rambut mandi pagi, and then pakai gel, sapu ke minyak rambut ke, minta tolong ayah tolong siratkan rambut ayah, pakai gel, kacak, handsome, bergaya, baru kita pergi sekolah dengan semangat. Jangan kita mandi, kita tak biarkan rambut kita kering mengerbang. Macam mana tu? Kemudian mandi macam sabun, tak kisah lelaki ke perempuan ke, rambut mesti shampoo, mandi bersabun. Yang kita mandi, masuk bilik air mandi, kita keluar, kan? Pakai mandi mesti mandi yang betul, rambut mesti jaga. Yang rambut pendek, yang perempuan rambut panjang ikat. Kalau yang pakai tudung, pakai scarf. Jadi ikat dan pakai scarf, tidaklah rambut terjulur ke depan, keluar, ke belakang. Kemasan tu penting. Yang ini saya selalu sangat nak jaga, iaitu kuku pendek dan bersih. Saya sentiasa jaga kuku saya, sebab kuku ni paling banyak kuman. Kalau kita makan, kita tak perasan kuku kita panjang, kuman masuk dalam, ada kuman-kuman dalam kuku kita masuk mulut, itu yang sebab sakit. Dalam musim-musim penyakit ni yang kita ada sekarang, kita tahu kita ada penyakit COVID-19. Jangan kita tambah lagi penyakit lain. Kuku potong seminggu sekali. Lihat panjang, potong. Bersihkan, basuh dengan tangan dengan sabun. Kalau ada hand sanitizer tu, pakai hand sanitizer. Pastikan kuku, jari sentiasa bersih. Yang saya cakap tadi, perempuan mesti tudung. Tudung tu janganlah berkedut. Minta tolong ibu ke, mama ke, mak ke, tolong ayah, kakak ke, tolong ayunkan tudung cantik-cantik. Kalau yang pakai scarf supaya rambut tak terkeluar. Nak kat tudung, yang lebih sekolah mesti pakai ada tanda nama.
Okay, kita keluar bergaya, pergi jalan raya cantik-cantik. Takkanlah kita pergi sekolah tak boleh menarik, betul? Bila kita menarik, mari kita pergi sekolah menarik, kita semangat untuk belajar. Right. Itu yang pertama, penampilan. Yang kedua, meningkatkan kemahiran diri. Okay, sekarang ni awak berada di rumah, kita belajar dari rumah. Okay, kita belajar, kita ada kelas kita melalui online. Jadi bila ada masa, ada peluang di rumah, cuba benda-benda yang baru. Awak sekarang kita banyak masa di rumah, cuba benda-benda yang baru yang positif sahaja. Okey, contohnya kita, kalau siapa yang rumah dia okey, saya okey, contohnya berkebun. Alright, contohnya berkebun. Berkebun. Siapa yang ada tanah, kawasan rumahnya sedikit pun tak ada masalah, boleh juga berkebun. Beli pasu kecil-kecil, kita tanam pokok kecil-kecil. Bukan kita nak tanam pokok besar-besar, pokok rambutan durian, tak. Tanam pokok bunga yang kecil-kecil. Cuba berkebun. Kita belajar macam mana membaja, nak menyiram pokok. Okay, kalau tak nak berkebun pun, okay, kita bantu. Yang perempuan boleh bantu mak, ibu di dapur masak, atau belajar menjahit. Okay, yang lelaki pun tak ada masalah kalau nak belajar masak. Saya pun nak masak. Siapa cakap lelaki tak boleh masak? Kadang-kadang lelaki masak lagi sedap tau. Tapi yang penting kita mencuba. Mencuba benda-benda baru yang positif. Tu macam gambar saya tunjuk gambar ni. Ni ada, dia ni tolong mak dia memasak. Okay, buat kuih. Okay, yang ni pula dia belajar menjahit. Yang ni tak saya cakap tadi, berkebun. Tak semestinya awak akan tanam pokok yang besar. Dia pakai pokok yang kecil je, benih yang kecil-kecil, pokok yang kecil-kecil. Okey, cuba. Okey, benda-benda yang positif saja. Janganlah kita asyik nak menghadap handphone, main game. Main game tu boleh, okey, tapi jangan terlalu kusyuk dengan game, sebab kadang-kadang dia dapat merosakkan mata. Okey, menjadikan kita asyik tak dapat nak meluangkan masa dengan keluarga nanti. Okey, cuba benda-benda yang baru. Okey, saya cadangkan. Okey, kita cuba untuk meningkatkan kemahiran diri kita, untuk kita lebih yakin. Alright, yang ketiga, menjaga kesihatan. Okey, kita tahu musim-musim COVID-19 ni kita tak boleh main kat luar. Saya tak galakkan anda main kat luar. Kalau nak keluar pun pakai mask. Walaupun dekat luar rumah kejap pun pakai mask, sebab kita tak tahu keadaan udara macam mana. Okay. Tapi kita tetap kena jaga kesihatan. Okay. Sebab tu menjaga kesihatan ni bukan saja kita suruh berlari, main badminton, main bola. Macam ni contohlah gambar bermain badminton, bermain bola. Okay, siapa yang ada ruang di dalam kawasan rumah tu, bolehlah kita keluarkan masa untuk bermain bola sebentar ke, bermain badminton sebentar ke. Tapi yang tak ada ruang di rumah tu, tak, kita masih boleh lagi menjaga kesihatan dengan menjalankan aktiviti. Macam contoh lari setempat, atau skipping. Okay, ataupun kita lakukan senaman-senaman ringan. Macam saya pernah ajar senaman. Okay, awak boleh buat takan tubi, awak boleh buat apa lagi. Cuba beri idea pada saya. Apa lagi yang perkara-perkara yang kita boleh buat di rumah untuk menjaga kesihatan, selain daripada aktiviti fizikal yang kita biasa buat, macam badminton, main bola, bayar basikal, itu biasa. Apa lagi gerakan, senaman yang kita boleh buat untuk jaga kesihatan? Cadangkan pada saya macam mana kita jaga kesihatan dalam keadaan COVID-19 ni. Saya tahu awak mesti boleh buat. Alright. Yang keempat, komunikasi dengan baik. Ini selalu sangat kita lupa. Komunikasi. Apa maksud komunikasi? Komunikasi ni maksudnya kita berbual, bertutur atau berbicara. Okey, berbual lah. Selalunya berbual dengan siapa? Kita berbual dengan adik-beradik, dengan ibu bapa, okey, dengan kawan-kawan. Disebabkan sekarang kita tak boleh jumpa kawan. Okay, kita banyak masa dengan keluarga, kita berkomunikasi, meluangkan masa dengan keluarga. Dengan apa? Berkongsi idea. Okay. Contoh macam mana contoh kongsi idea ni? Okay. Kita balik pada yang nombor 2 ni, melakukan aktiviti baru, yang perkara-perkara baru yang positif. Kita berkongsi idea. Mak, kita tanam pokok nak tak? Kongsi idea. Kita nak tanam pokok apa? Nak tanam pokok bunga ke,
Kalau kata ada ruang kat tikma ke, tanam pokok buah. Okey, selain daripada tu, okey, contohnya berkongsi apa lagi yang kita boleh berkongsi idea lagi? Alright, contoh, okey, katakan kita membaca, kita baca buku dengan adik-beradik, dengan kongsi idea. Okey, buku ni katakan kita kena ada perkara-perkara yang dalam kita membaca tu, kita boleh berkongsi idea dengan adik-beradik atau dengan ibu bapa. Okey, memberi pendapat. Okey, contoh memberi pendapat ni, okey, kita boleh berbual ketika tengah minum petang ke, atau berbual dengan family, beri pendapat. Mak contoh dia macam saya cakap tadi, kita bercuti tanam. Okey, mak, boleh tak pasu ni letak sini? Mak, boleh tak pasu ni kita letak kat sini? Atau mak, hari ni kita nak masak, kita masak apa hari ni? Okay, ataupun kita nak menjahit, hari ni nak jahit baju apa mak? Okay, kalau dengan ayah tu, ayah, hari ni kita nak buat apa ayah? Minta pendapat, beri pendapat ayah, hari ni boleh tak kita buat mainan dalam rumah, macam contoh main catur ke, kita main catur, kita main sadina. Okay, itu ialah satu cara komunikasi dengan baik. Right? Okay, berkongsi masalah dengan keluarga. Okay, ini yang paling penting. Bila kita ada masalah, untuk menimbulkan keyakinan diri ni, okay, berkongsi masalah sangat penting. Dan mesti berkongsi masalah dengan keluarga ni dengan orang yang paling baik. Okay, kita boleh kongsi masalah dengan ayah, dengan emak. Okay, kalau kita ada masalah, balik rumah, mak, kita ceritakan masalah kita. Dan kalau masalah macam mana kita nak buat, mak, saya rasakan saya ni buku ni kan dah koyak, apa macam saya kena buat. Kongsi masalah. Okay, kadang-kadang masalah yang kecil itu boleh masalah yang besar itu boleh diselesaikan bila ada komunikasi yang baik. Terutamanya bila kita berkongsi masalah dengan keluarga. Alright. Okay, yang keempat ni lah yang sedang berlaku sekarang, meluangkan masa dengan keluarga. Janganlah kita asyik nak main handphone. Tahu ada yang main game, main PUBG lah, main Mobile Legend lah. Okay, game ialah satu hobi, tapi meluangkan masa dengan keluarga lebih penting. Okay, kita mainlah game 1 jam 2 jam, tapi banyakkan masa dengan keluarga. Okay, buat benda-benda yang boleh bersama. Contoh main indoor game, macam saya cakap tadi. Kalau yang ada chess, boleh main chess kat rumah. Yang main Sadina ke, okay, main permainan dalaman ke, ada carom, main carom ke, seronok main carom. Ataupun kalau yang tak ada tu, kita main batu seremban, main permainan tradisional, batu seremban ke. Okay, dan itu meluangkan masa dengan keluarga, bukan berbual semata-mata. Meluangkan masa dengan keluarga, banyak benda boleh buat. Semua yang saya cakap tadi, macam tadi kan, kita nombor 2 tadi, melakukan benda-benda positif yang baru seperti berkebun ni pun salah satu komunikasi yang baik. Okay, kita masa tanam tu cakap, mak, macam mana nak tanam ni, macam mana nak campurkan tanah, macam mana tak budget, itu adalah satu komunikasi. Okay, saya nak, okay, kamu fikirkan macam mana kamu meluangkan masa dengan keluarga kamu. Okay, dan yang terakhir, menambah pengetahuan. Ini sangat-sangat penting untuk menambah keyakinan. Sebab apa? Bila kita banyak membaca, kita menambahkan pengetahuan dengan banyak membaca. Banyakkan membaca. Bila kita banyak baca, banyak benda yang kita tahu. Okay, kita boleh kita tak malu untuk bercakap dengan orang, bercakap depan orang. Okay, kadang-kadang apa yang menyebabkan kita tidak yakin pada diri kita sendiri, bila kawan-kawan kita buat, kita tak tahu apa ni kau cakap pasal apa ni, sebab kita tidak membaca. Contoh cakap, burung ostrich besar tapi otak dia kecil. Ya ke? Memang otak ostrich lebih kecil pada matanya, tapi kita tak baca, kita tak tahu. Jadi banyakkan membaca. Sebab orang cakap membaca, okay, membaca jambatan ilmu. Maaf lah tu saya hancur sikit, tak biasa pakai pen ni. Okay, membaca jambatan ilmu. Saya padam. Okay, cantik sikit. Jabatan ilmu. Bila kita banyak baca, tambahlah pengetahuan. Bila kita banyak pengetahuan, kita akan rasa yakin dengan diri kita untuk kita bercakap bersama dengan masyarakat. Dan bila membaca ni tak semesti saja kita membaca buku. Berapa banyak yang orang ada buku. Sekarang ni kita tak boleh, awak pun tak boleh nak pergi ke perpustakaan. Perpustakaan pun tutup. Jadi macam mana nak baca buku?
Okey. Semua ada handphone, semua ada laptop dengan canggih ni, kita boleh baca melalui e-book. Okey, ada beberapa laman web yang boleh kita pinjam buku. Contohnya laman web Perpustakaan Negara. Kita boleh pinjam buku, baca dekat handphone. Slide baca. Ataupun kita boleh melayari laman web yang berfaedah. Contoh, kita pergi kat Google, kita type je animals atau haiwan. Banyak benda-benda pasal haiwan atau animals ni akan keluar. Kita boleh baca. Okey, oh harimau bintang macam ni, oh gajah macam ni. Itu bila kita dapat banyak baca, saya cakap tadi, banyak baca menambah ilmu. Bila kita menambah ilmu, kita akan jadi lebih yakin. Alright. Okey. Untuk 5 perkara ini sebenarnya, bila kita dapat buat 5 perkara ini, bila anda semua, kalau awak semua boleh buat 5 perkara ni, secara automatiknya keyakinan diri awak, keyakinan diri ini akan semakin, awak akan semakin yakin pada diri sendiri. Kita akan lebih yakin pada diri sendiri. Okey. Bukan, tapi jangan terlalu yakin. Okay. Jangan overconfident. Kita yakin dengan ilmu yang kita ada, kita boleh buat. Okay. Kita boleh bercakap. Okay. Bila kita tak ada ilmu, kita tak boleh bercakap. Okay. Yakin tu kurang. Okay. Kita buat benda-benda yang baru. Bila kita buat benda yang baru, kita belajar perkara yang baru, kita dapat ilmu yang baru. Sebelum ni kita tak boleh pandai tanam pokok. Kita tengok pokok rumah orang, banyak pokok, rumah kita tak ada pokok. So kita cuba baru. Okay, beli benda yang mudah-mudah, pasu yang kecil, tanam yang sedikit. Mula dengan benda yang sedikit, tanam dulu pokok. Macam ni tanam pokok. Jadi ilmu tu akan ada, keyakinan tu akan bertambah. Dan pakaian, dari segi pemakaian, penampilan, rambut pendek, penampilan yang terkemas, pakai kasut, kalau pergi sekolah kasutnya kena bersih, baju kena bersih. Bila pakaian, baju semua bersih, kita makin yakin. Okey. Dan juga komunikasi. Bila kita berkomunikasi dengan baik, kita dapat meluahkan masalah dengan orang, berkongsi. Dan kita bukan saja meluahkan masalah. Kadang-kadang kalau ada adik-beradik kita ke, adik ke, abang kita ke, yang kakak kita ke yang ada masalah, kita cakap, cuba kita cerita, kita bagi pandangan. Kita bagi contoh penyelesaian, berbincang dengan adik-beradik. InsyaAllah keyakinan itu akan datang sendiri. Keyakinan, mungkin sekarang ni awak baru berumur 9 tahun, tetapi pada umur 9 tahun inilah, tahun 3 inilah, kamu kena bina keyakinan. Untuk masa akan datang. Jadi bila awak sampai tertanam nanti, dah jam 4 nanti, masa tahun lepas awak jam 4 ada pertandingan. Okey, pertandingan berpidato ke, bercerita ke, berbahas ke. Bila cikgu cakap, awak masuk, saya tak tahu cikgu, saya tak boleh buat. Kenapa? Kamu tak ada keyakinan diri. Jadi macam mana kita nak bina keyakinan diri? Dengan 5 perkara inilah. Cuba buat 5 perkara ini supaya kita ada keyakinan diri kita. Bermula pada sekarang. Mana tahu nanti jam 4, jam 5 ke jam 6, kita ada pertandingan bercerita, pertandingan pidato, berbahas. Siapa nak wakil sekolah? Saya cikgu. Kita yakin. Sebab apa? Awak semua dah mula kan keyakinan daripada sekarang. Dah mula membaca, buat aktiviti fizikal, buat perkara-perkara baru. Okay. Alright. Okay. Fahamkan balik apa yang kemudian nanti dekat Google Classroom nanti, saya akan tinggalkan sedikit latihan mudah saja. Okay. Jawab latihan itu dan hantarkan kepada saya. Okay, boleh? Okay, kita jumpa lagi pada kelas akan datang, InsyaAllah minggu depan, pada tajuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, stay safe, stay at home. Assalamualaikum.